Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bertemu lagi kali ini di episod ke-13 Success 4.0 yang dibawakan oleh SME Bank. Siapakah di antara mereka ini yang bakal membawa pulang hadiah berjumlah RM50,000 sekaligus merangkul gelaran juara Success 4.0? Teruskan bersama dengan saya Fatah Amin hingga ke akhir siaran di pentas akhir Success 4.0 yang dibawakan buat julung kalinya ke pangkuan anda secara maya. Minggu ini, peserta bakal membentangkan topik berkenaan pengurusan aliran tunai dan apakah perancangan mereka dengan hadiah tersebut jika bergelak juara Success 4.0. Jom kita berkenalan dengan panel juri kita. Datuk Wan Muhammad Sani Saleh, pengasas dan penasihat kumpulan Sani United. Encik Azri Zahir Azmi, Ketua Pegawai Eksekutif The Boom Beverage Sdn Bhd. Puan Alia Soraya, Pengurus Besar Nafneng Life Commerce Sdn Bhd. Dan akhir sekali, Ketua Juri kita Encik Hamdan Muhammad Habibullah dan juga Ketua Stakeholders Management SME Bank. Sesi penjurian akhir ini turut disertai oleh dua orang mentor iaitu Pengerusi Eksekutif TAIS Engineering Sdn Bhd, Tuan Haji Isa Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Clear Wisdom Sdn Bhd, Encik Azli Shah Azizan, Jurulatih Pemasaran Digital Master Azril. Jom kita terus ke medan penentuan. Kita akan saksikan terlebih dahulu kedudukan prestasi media sosial peserta finalis Success 4.0. Peserta yang pertama yang belajar banyak perkara dari program ini, anggun lagi berbisa. Saya mempersilakan Erlina untuk membuka gelanggang penjurian. Okay, for the final time, I would like to introduce myself. My name is Erlina from Kanasetco. So what we are having right now, we are in the midst of creating our own brand identity, which is inclusive of hand tag, inclusive of our labeling, and also the menu instruction books basically for all our merchandise. So on 2022 itself, we are aiming to also boost up our sales by having loans or any crowdfunding. Alright, so for 2026, we also planning to go for export to international market. Alright, I will start on the cash flow forecast without SME rewards. So on cash receipt for 2021, we aim to have at least 500,000 to 540k basically for this year cash receipt. We need to make sure all our cash at the end of the year, we have at least 6 months to make sure that company can sustain. On 2022, we would like to go for 500,000 at least a loan for us to develop our business. We actually really have a lot of demand, but we can't supply because we have a limited fund. How this SME reward will help us? This actually basically is just to ensure that we have continuous stock so that we can pump more marketing awareness on our brand. So just feel free to ask me any question or any comments. Thank you. Cuma one thing yang I nak some clarification adalah kalau you tengok slide you yang cash flow forecast, that incremental tu nampak macam significant, but I think net cash flow from operating activities ending itu seems like immaterial, tak ada banyak perubahannya. What happened? Actually kita spend just a little bit on the staff punya hiring, not so much. We make sure that everything is organised sebelum kita betul-betul spend more into operating activities. Okay. And you kata 2026 you nak export market, betul? Yes, exactly. So correct me if I'm wrong, you punya products ni datang daripada China kan? Yeah, actually datang daripada China. Okay, but we create our own brand identity. So basically everything
daripada hang tag, daripada branding, labeling, and also for menu instruction book, everything will be under our brand. So currently we in the midst of preparing already, and our manual instruction books will be having 3 languages, Chinese, Malay, and also English. So we can capture at least for nationwide first, and on 2026 at least we are ready for international market. Terima kasih. Okay. Sama. Saya ingin mempersilakan peserta yang paling ceria tetapi banyak drama, usahawan Givaskaf, Hafiz. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan tentang presentasi terakhir Ibu. Inilah pentas final untukmu. Givaskaf, bawal tanpa serika. Bila cerita tentang tudung bawal ni, tudung evergreen. Bawal yang kita kata malas segar. Kenapa? Dia petak je, simple. Dan kami inovasikan dengan 4 bucu. Seterusnya, bagaimanakah cara kami menjual? Sebagai anak muda, tentu kita ada idea. Kami gabungkan konsep send, sell dan story. Kerana saya percaya bahawa offline itu lebih baik daripada online. Namun, bila berlaku pandemik, online jugalah yang mendapat hasil. Kita terpaksa datang dengan idea baru, iaitu kita gabungkan konsep store, online store dan mobile store dalam satu tempat. Kita panggil sebagai online merge offline. Maka terhasillah approach 3S. Send, implementation menggunakan lori. Bila orang deal melalui website, kita akan beli dan kita terus hantar menggunakan lori. Seterusnya lori akan datang dan terus kita buat offline sell. And last kali kita storykan marketing. Dan ini adalah cash flow yang juri-juri boleh tengok. It's a healthy cash flow. Dan starting daripada tahun 2019, kami berjaya membuat hasil jualan sebanyak 2.185,564.71 juta. Ini adalah sejarah. Sejarah yang mana saya cuba untuk ulangi pada selepas pandemik ini. Perjalanan kami sangat panjang dan kami sedang bergerak menggunakan pendayung. Dengan bantuan 50,000, mungkin kami boleh membeli satu enjin baru ataupun kami cuba untuk mencari jalan bagaimanakah untuk bergerak lebih laju ke hadapan untuk sampai ke destinasi. Sekian, Assalamualaikum. Sepatutnya dalam tempoh pandemik ni normally operating expenses semua orang akan berkurangan. Tapi kenapa Hafiz punya operating expenses during pandemic ni pula meningkat ya? Untuk business fashion, hari raya adalah the only time untuk kita mendapatkan keuntungan lebih daripada 80%. Dan tetapi booth-booth di Jalan Tar, di Maiden Ipoh, di keseluruhan Malaysia terpaksa ditutup dan disebabkan itulah impak terhadap kos operasi yang tinggi. Baik, faham. Terima kasih. Cara awak present hari ini sangat-sangat confident. Terima kasih. Kesilapan yang awak buat tu, awak beli van cash, lepas tu awak nak liquid balik. Awak buat keputusan yang baik, maknanya awak liquid balik cash tu untuk tampung perniagaan supaya dapat lajak lagi jauh. Saya doakan awak boleh berjaya lepas ni. Ya? Thank you. Okay. Tiga lagi pembentangan peserta Sukses 4.0. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam Sukses 4.0. Debaran kian terasa. Tibalah masanya untuk peserta tampan yang telah tersingkir tetapi telah diserapkan semula. Huzaifah. Saya Huzaifah daripada Pinjam.co. Pinjam.co adalah sistem pengurusan atas talian untuk syarikat sewaan, yang mana kita membantu syarikat sewaan ni untuk digitalkan bisnes mereka. Kita adalah sistem yang pertama yang berada di Malaysia. Tetapi apa yang terjadi dekat Pinjam.co disebabkan COVID-19 ni, kita tiada sales daripada Januari 2021 sampai Mei 2021. So that's why kami terpaksa tutup Pinjam.co dan kami keluarkan satu produk baru iaitu Store Up. So Store Up adalah WhatsApp commerce platform. So kita membantu these sellers untuk manage business mereka online. So kita nak fokus kepada sistem yang simple, design yang sleek dan juga it's free to get started. Mereka boleh pilih produk, mereka boleh add to cart, bayar online, one click checkout dan juga akan dapat auto generated receipt.
Actually kawan-kawan saya dekat Sukses ni sendiri yang menggunakan, antara yang pertama yang menggunakan. Kalau saya nak cerita pasal pinjam dulu, kita nak dapatkan 100 businesses tu dalam masa 3 bulan hingga 4 bulan. Tapi yang ni dalam 4 bulan, tak sampai 4 bulan pun kita dapat 335 merchants. So ini adalah projected cash flow. Kuartal yang pertama, 2022, kita masih negatif. Tapi kita expect bila mana masuk kuartal yang kedua, kita nampak positivity dan kemudian always positif. So apa yang saya akan lakukan dengan 50k? Kita plan untuk spend hanya RM5,000 per month selama 9 bulan untuk marketing and sales. So dengan 50k tu kita expect yang projected GMV by quarter 4 2022 kita akan dapat GMV of 25 million dan kita expect pada kuartal ketiga kita akan go global. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. What is your competitive edge over the WhatsApp card or the WhatsApp store which is available for free to its users? Kita nampak yang ini adalah benda yang baik untuk kita, yang mana kita boleh integrate dengan dia almost 100%. Competitive advantage kita as startup is be focusing on the inventory system, yang mana kita boleh connect dengan any other online store. Okay, terima kasih. Terima kasih Bu Alia. Bila awak tukar business model tu, sebab kita ni kadang-kadang nak berjaya ni, kadang-kadang kita perlu tukar apabila bisnes kita down. Contoh saya sendiri pun nak berjaya pun, saya dah pernah buat 10 perniagaan dan bertukar-tukar sampailah berjaya. Saya setuju dengan apa yang awak buat tu. Kini, tibalah giliran peserta yang pernah tersingkir sebelum ini. Syuhada. Meeting back to back. Tak sempat nak masak. Nak mengemas rumah, nak jaga anak lagi, nak masak lagi. Penatlah. Anak di sekolah asrama asyik makan makanan yang tak berkhasiat. Isteri outstation pula. Macam mana makan minum aku ni? Inilah antara 1001 keluhan. Kerana itulah saya, Syuhada Ramli, founder kepada jenama Wow Sambal, sambal goreng daging tumbuk yang pertama di Malaysia, telah dicipta untuk menyelesaikan masalah orang ramai. Ia bukan hanya sambal sebagai side dish. Ia adalah juga main dish di mana belakang Wow Sambal saja dengan nasi putih dah cukup. Sekarang saya ingin masuk kepada cash flow Wow Sambal. Earning setakat ini adalah RM81,000. Cash flow pada bulan Januari itu menurun kerana pada tahun itu juga kami telah menambah kitchen appliance, peti sejuk dan kami juga mula menyewa mini office dan juga mini warehouse untuk berkembang. Okay, jika saya menang RM50,000 daripada SME Bank, saya ingin allocate 60% untuk online marketing, 24% untuk R&D, Research and Development. Saya juga ingin allocate 16% daripada wang kemenangan tersebut untuk membeli automated cooking machine, di mana saya dapat melakukan penjimatan sebanyak RM48,000 setahun untuk kos pekerja saja. Ini adalah projection jika saya memenangi RM50,000, di mana saya boleh mencapai RM1 juta pertama saya pada tahun 2023. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Mungkin satu keputusan yang betul untuk membawa you balik masuk. To be honest, banyak improvement yang you buat bermula daripada episod 1 sehinggalah this final episode. Congratulations. Your projection now and what you're going to do with the money is, to me, the most realistic. I just have to say personally, I'm very proud of you. I'm proud of your presentation today. Today you memang nampak betul-betul ada spirit keusahawanan tu lah. So congratulations. Thank you, Puan Alia. Jadi tibalah masanya untuk saya mempersilakan peserta terakhir yang terkenal dengan nama Bos Miao, Zaim. Hari ini berdirinya di pentas final ni, so menjadi orang yang terakhir untuk membentangkan tentang hari ini. So,
Hari ini tajuk sangat special ke hati saya, iaitu aliran tunai dan perancangan kewangan. Sekarang ini saya fokus kepada EcoBet cat litter organik, iaitu cat litter pasir kucing yang diperbuat daripada hampas kelapa sawit. Tuan-tuan, ini merupakan cash flow. Alhamdulillah pada bulan Januari, walaupun kita baru bermula dengan packaging yang masa itu belum lagi cantik dan sebagainya, kita dah boleh collect sebanyak RM12,000 dan kemudian semakin meningkat. Kalau pergi kepada marketing and promotion, kami memang membelanjakan satu nilai yang sangat tinggi. Dan itulah sebenarnya penyelamat kami dalam cash flow kami ketika pandemik yang lepas. Tapi sebenarnya daripada segi operation, kami terpaksa tutup. Tapi itulah bisnes kan. So kalau nampak pada bulan Februari, Mac, April itu defisit. So kemudian pada bulan Mei, Alhamdulillah kita bangkit. Dan bulan Jun dan Julai kita bangkit kembali. Andai kata saya, Bos Miao dan EcoBet Malaysia terpilih sebagai juara sukses, apa yang kita akan gunakan ialah perbelanjaan sebanyak 40% daripada nilai tersebut, sebanyak RM20,000 untuk meningkatkan kadar pemasaran kami. Seterusnya, sebanyak 30% kita akan peruntukkan iaitu RM15,000 bagi peningkatan kapasiti pengeluaran. EcoBet Malaysia merupakan produk pertama biomass yang akan diiktiraf memiliki sijil sustainability. So dengan itu, kami nak memperuntukkan sebanyak RM10,000 bagi kerja-kerja ini. 10% daripada nilai kemenangan ini sebanyak RM5,000 sebagai sumbangan kepada pihak yang memartabatkan haiwan jalanan. Bila kita lihat perbandingan jangkaan prestasi kewangan syarikat bagi tahun 2021, untuk pengeluaran beg sebenarnya kita dah boleh achieve kepada 41,000 beg. Dan seterusnya pendapatan juga dapat meningkat iaitu 49%. So keuntungan sebelum tukai, so kita expect akan meningkat sebanyak 66,000 dan kedudukan tunai akan berubah dengan lebih baik sebanyak 134%. Dan pastinya kalau ingat Bos Miao, ingat EcoBet Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Overall presentation, I think you dapatlah menyentuh topik pada hari ini yang berkenaan dengan cash flow projection. Yeah. Cuma kita tak nampak bahawa tahun 2022, 2023 itu ada orang kata significant figures yang boleh dibanggakan ataupun yang boleh attract investor ataupun banker. So anyway, tahniah Zaim. Good job. Terima kasih banyak Cik Hamdan. Yang paling saya suka, bila awak nak berniaga ni, awak terapkan rugi itu pasti. Untung belum pasti. Itu betul. Semoga awak boleh berjaya. InsyaAllah akan datang. Ya, Tok. Ya, kalau tak berjaya kat sini pun, tapi awak akan berjaya di luar sana, insyaAllah. Terima kasih banyak, Tok. Terima kasih banyak semua juri. Terima kasih banyak. Tamat sudah sesi pembentangan finalis dan soal jawab bersama juri. Peserta akan berehat seketika, sementara sesi perbincangan juri, mentor dan jurulatih pemasaran digital Master Azril. Pembincangan mereka akan berlangsung bagi menentukan siapakah yang layak menjadi juara sukses 4.0. Kita berhenti rehat seketika dan jumpa selepas ini. Kembali dalam sukses 4.0. Sebelum kita mengumumkan juara, kita akan saksikan dahulu amanat dari Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK, Tan Sri Noh Omar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, tahniah saya ucapkan kepada peserta program Sukses 4.0 yang telah berjaya ke peringkat akhir. Saya amat berbesar hati apabila ada agensi yang mengambil inisiatif bagi menganjurkan program-program kreatif yang dapat menyumbang kepada pembangunan semula sektor PKS negara ini. Dan MEDAK akan bekerjasama dengan kementerian serta agensi lain dengan lebih tersusun untuk memastikan setiap program yang dijalankan akan mencapai objektif yang disasarkan. Bersama, kita akan bangkit dan menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan seiring dengan Dasar Keusahawanan Nasional DKN 2030.
Saat mendebarkan ini turut disertai oleh 4 lagi peserta Sukses 4.0, Atirah, Khadijah, Nakib dan Hazika. Apa khabar semua? Baik. Apa khabar Fatah? Baik, sihat Fatah. Tapi sebelum bermula, duka cita dimaklumkan ada seorang peserta tidak dapat meneruskan pertandingan pada saat-saat akhir, iaitu syuhada. Dan kini tinggal 4 lagi peserta sahaja untuk merebut gelaran juara. Baiklah, saya pun tak nak membuang masa berceloteh lebih panjang lagi. Saya akan umumkan peserta yang mendapat hadiah khas media sosial. Hafiz. Jadi kita akan terus beralih ke pemenang tempat keempat. Tempat keempat dimenangi oleh peserta Huzaifah. Siapakah yang bakal memenangi tempat ketiga? Erlina. Jadi kita akan umumkan dahulu juara Sukses 4.0. Jadi secara tidak langsung kita akan tahu siapakah bakal naib juara. Baiklah, saya pun tidak mahu anda terus berteka-teki. Saya akan umumkan juara Sukses 4.0 yang dibawakan oleh SME Bank menjadi milik Zaim. Tahniah diucapkan. Tahniah kepada para pemenang program reality TV SME Bank Sukses 4.0. Kepada semua peserta, selamat maju jaya dan semoga anda akan menjadi ikon usahawan PKS kepada masa hadapan. Dan yakinlah, insya-Allah 90% rezeki datangnya dari perniagaan. Sang juara Zaim, anda adalah pemenang Sukses 4.0. Ada apa-apa nak dikongsikan bersama para penonton? Alhamdulillah, terima kasih Fatah. Syukur kehadrat Allah SWT. Terima kasih banyak pada pihak Sukses, kepada juri-juri semua. Pastinya terima kasih juga buat family saya, isteri saya, keluarga-keluarga saya, mak ayah saya kat rumah. So terima kasih banyak-banyak. Ini adalah salah satu pemberi semangat kepada saya untuk terus meneruskan perniagaan Ecobat ke mata dunia. Kita sebenarnya ada sedikit kejutan untuk anda. Kita sebenarnya nak masukkan sekarang ini paparan Zoom ahli keluarga Zaim. Hai. Nur Shida, isteri kepada Zaim. Mungkin ada apa-apa ucapan? Setinggi-tinggi tahniah Shida ucapkan kepada abang. Okay, this is the beginning for your journey to be more success in Ecobat. We'll always support you, and whatever you are, wherever you go, we always behind you. So don't give up and strive for the success till the end. Congratulations honey. We love you. Selesai sudah perjalanan 13 episod program Sukses 4.0. Saksikan keseluruhan program ini di Facebook Sukses 4.0 SME Bank, Instagram Sukses 4.0 dan YouTube Sukses 4.0. Jangan lupa layari episod akhir di hari Sukses 4.0 yang akan dimuat naik di Facebook, Instagram dan YouTube.
Untuk penonton di rumah, jangan lupa jawab soalan untuk merebut peluang terakhir hadiah kuis menonton di Facebook Sukses 4.0 SME Bank sebentar saja lagi. Saya Fatah Amin ingin mengundur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum. Program akhir Inovasi Usahawan Muda SME Bank YBiz Challenge. Saksikan 9 pasukan finalis merentap di pusingan akhir di Facebook SME Bank 11 dan 12 Oktober 2021. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak kepada pihak Sukses, kepada juri-juri semua, kepada mentor-mentor yang kalau disenaraikan tu memang panjang. Terima kasih atas segala ilmu. Terima kasih kepada semua kru-kru yang menjadi kawan-kawan kat sini. Terima kasih kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya dalam Sukses. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua dan harapnya lepas ni orang akan kenal. Ingat Bos Miao, ingat Ecobet Malaysia. Terima kasih.